Dengar haji tu kahwin lagi, eloklah. Haji tu kan dah lama hidup seorang. Haji yang mana tu lah yang umur 75, eloklah tu. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Buntang betul kawan. Haji tu umur 75, bini 25. Tak buntang betul kata. Anak dara pingitan tantan. Mulalah mulut jahat keluar. Malam pertama mati tu. Astaghfirullahaladzim. Cubalah cakap la ilah. Yang kau dongki kenapa? Cuba tanya budak perempuan tu. Dek nak tanya sikit, akak nak tanya apa kegomar dengan Abang Haji tu. Umur Abang Haji tu kan dah banyak. Macam mana saya nak cakap? Kena-kena. Abang Haji ni romantik, pandai gurau, mesra. Dia pandai, dia romantik. Romantik orang tua tu. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak terongah nak balik apa. Kan? Aduh, ya tak perhati dengan orang. Kan? Doakan yang baik-baik untuk orang. Jaga hati. Keempat, jaga apa? Jaga perut. Ni nak pesan orang Melayu beragama Islam. Apa maksud jaga perut? Jangan benarkan benda haram masuk ke dalam perut kita. Jangan. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Jangan sama sekali. Maka Nabi pesan apa? Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Buat apa duit banyak hati tak bahagia? Orang dulu-dulu susah tapi bahagia dunia akhirat. Anak-anak berjaya semua, alhamdulillah, sebab berkat. Jaga. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajar rasa cukup. Bila ada kita dengar Perdana Menteri Umum bagi menghargai jasa penyawat awam, maka dengan ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Tengok komen. Yang seorang tu, boleh lah. Daripada dulu 500, kalau 700 naik 200, boleh lah. Yang seorang tu. Yang seorang tu, baik tak payah. Yang seorang tu pula. Yang seorang tu berlari pergi bank cocok, tak ada pun. Belum lagi, baru umum. Tapi dia excited, dia nak cucuk duit tu sebab dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak. Dia dah janji nak bawa anak-anak dia makan sama. Dah janji nak bawa anak bini dia makan kat restoran Tom Yum yang dekat dengan rumah dia tu. Dah lama tak makan kat sana. 700 tu besar pada dia. Belajarlah bersyukur. Kita nampak kocik nilai dia. Satu hari orang tu jual minyak wangi di pasar malam dekat Kampung Kurnia. Mari tuan-tuan, ini minyak wangi ni saya jual yang terbaik. Harga ni biasa RM1,200 di pasaran. Hari ni saya tak jual RM1,200. Hari ni RM1,000 pun bukan. Mari tuan-tuan, rapat tuan-tuan. Ini minyak memang baik tuan-tuan. Wangi memang standard international tuan-tuan. RM1,000 bukan tuan-tuan. Hari ni nak jual dengan harga yang terbaik tuan-tuan. RM500 pun bukan tuan-tuan. Mari sini rapat tuan-tuan. Mari sini tuan-tuan. Hari ni RM500 pun bukan. Nak jual RM300 pun bukan tuan-tuan. Rumah berapa dia nak jual ni? Orang nak makin ramai ni. Hari ni 300 tuan-tuan, saya offer kat tuan-tuan. Hari ni 100 pun bukan tuan-tuan. Lah gila betul, berapa dia nak jual ni? Hari ni 100 pun bukan tuan-tuan. Tawaran terbaik untuk tuan-tuan yang datang. Hari ni tuan-tuan, minyak wangi ni bukan biasa-biasa standard international. Hari ni RM50 pun bukan tuan-tuan. Wah, ni nak kena sepak orang ni. Betul ke tak ni? RM50 pun bukan tuan-tuan. Hari ni nak jual harga istimewa untuk tuan-tuan. RM10 pun bukan tuan-tuan. Nah, lima orang dah semua dah pegang beg duit ni. RM10 pun bukan tuan-tuan. Hari ni sebenarnya RM1 pun bukan tuan-tuan. Lah, kau ni cakap betul-betul nak jual ke tidak? RM1 pun bukan tuan-tuan. 10 sen pun bukan tuan-tuan. Tapi harga tetap hari ni tuan-tuan adalah sebanyak 1 sen saja untuk satu botol. Dengan satu syarat, mesti bawa duit 1 sen sekeping. Maksud tu semua macam mana? Masa tu baru tahu nilai duit 1 sen yang selama ni kita buat tak peduli dekat bawah peti ais selama. Betul tak? Itu sebab jangan pandang kecilnya nikmat yang Tuhan bagi, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu.
Ada satu hamba Allah, saudara saya, ada pertalian darah dengan dia, dua pupu dengan mak saya. Dia nampak orang accident, dia berhenti motosikal, dia turun melintah jalan nak tolong orang accident, dia pula kena langgar. Dia koma 3 bulan, tuan-tuan. Pak koma 3 bulan, bila dia bangun, dia elok, alhamdulillah elok, tubuh badan, tangan, kaki semua elok. Tapi Tuhan tarik satu nikmat dia, iaitu saraf dekat lidah dia. Lidah dia tak rasa apa-apa, saraf lidah dia mati. Dia makan tak rasa, masam, masin, manis tak ada. Dia hanya makan, telan terus masuk. Dia hilang nikmat rasa dekat lidah dia. Nampak kecil je nikmat, tuan-tuan. Tapi bila hilang, terasa besarnya nikmat Allah bagi kat kita. Paling simple, hidung, lubang hidung tersumbat sebelah nak tidur je. Allah 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 Allah, sebelah aja Allah Ta'ala uji gitu. Itu sebab jangan pandang nikmat itu apa. Hanya orang yang sakit tahu nikmat sihat. Kalaulah aku sihat, boleh aku sama-sama tengok Samsul debat kat bawah kemah tu. Dia cakap, kita hari ni boleh jalan lagi, berseret-berseret, berpimpin-berpimpin pun boleh datang tengok. Ada orang tu dah terlantar tengok daripada rumah je. Rezeki tak? Rezeki. Belajar bersyukur. Kemudian pada apa? Abu Lais kata, jaga tangan kita. Bantu. Orang Islam ni patut bantu membantu. Ni bukannya mengambil tindakan satu saling jatuh menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian lepas jaga tangan, jaga apa? Jaga langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Masjid, surau, pergilah ramai-ramai. Kadang-kadang tak pergi langsung masjid dengan surau, tunggu mati pun sampai surau. Dah jadi jenazah pun sampai surau. Janganlah jadi sampai macam tu. Tahu mana hati kita, tuan-tuan. Sampai kan buta hati tak nak pergi ke rumah Allah. Sombong apa kita dengan Allah Ta'ala. Pergilah ke rumah Allah. Datang ke rumah Allah, kan? Rugi kita. Ada kesempatan kita tak nak guna. Masjid, boleh kata setiap taman, setiap kampung ada masjid, ada surau. Paling tidak surau. Kenapa kita tak boleh pergi? Apa yang kita sibuk sangat dengan urusan dunia kita sampai tak boleh pergi? Pergilah. Ya. Kemudian yang terakhir sekali, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Apa tujuan saya sebut di awal tadi tentang adab? Sebab adab ni meletakkan kita berbeza dengan makhluk Allah yang lain. Berbeza. Adab, cara kita bercakap, cara kita berhubung antara satu dengan yang lain. Jaga ukhuwah masing-masing. Jangankan disebabkan oleh perayaan besar yang nak berlaku tak lama lagi, maka kita bergaduh sesama kita, tak usah. Dah habis pilihan raya besok, baik. Dah pangkah balik dah, jangan buka cerita dah. Kita dah pangkah dah, terima je apa keputusan. Jangan berpecah belah, tu pesan saya. Janganlah balik tanya pula, apa perasaan kau bila dah kalah ni? Jangan kau cari pasal lama tu. Sudah-sudahlah tu. Masing-masing ada pandangan yang berbeza. Ya. Jadi tak usah kita, kalau bercakap tu boleh menimbulkan bibit-bibit perpecahan dan pergaduhan, lebih baik elakkan. Jaga silaturahim antara kita. Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi tolong jaga. Itu sebabnya bila kita sebut dalam Islam, Melayu Islam hari ini, maka sepatutnya kita ada semangat ta'aruf, takaful dan juga tafahum. Bila sebut ta'aruf, kita berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain. Takaful, bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Dan begitu juga tafahum, berusaha untuk memahami latar belakang antara satu dengan yang lain. Dan dengan itu, kita faham akan sensitiviti di antara satu dengan yang lain. Janganlah kita saling jatuh menjatuhkan dan merasa seronok dengan kejatuhan saudara-saudara kita.
akan tetapi bergembiralah dengan kejayaan saudara-saudara kita dan berdukacitalah dengan kegagalan saudara-saudara kita. Itulah standard kemanusiaan yang sepatutnya ada. Macam saya sebut di awal tadi, manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang, kita hilangkan. Dalam ayat surah Az-Zumar tadi saya bacakan, kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Allah Ta'ala sambung dekat ayat tu, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bertaubatlah. Nabi sebut sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah. Buatlah baik banyak-banyak. Tak usah kita bergaduh, tak usah kita bercakap. Buat baik, saling bantu-membantu. Bangun sama-sama, jual jatuh pun sama-sama. Tapi kalau boleh, biarlah kita berkorban sama-sama demi untuk membina sebuah negara yang baik, bahagia, makmur dan sentosa. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama turuni, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, melompek sama patah, terrajun sama basah. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Itu semangat yang kita nak, supaya kita bersama-sama berganding bahu, bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada penceramah yang paling faham dalam dunia ni, saya lah. Penceramah yang paling faham bereaksi penonton. Masa bila kena berhenti, saya faham. Kalau muka dah tanung macam tak puas hati tu, saya faham. Saya faham. Tak reti berhenti ke dia ni? Dia nak ambil gambar ni, sabar. Saya tak ada masalah orang ambil gambar dengan saya. Gambar tagak RM50, gambar rabah RM150. Tolong masuk dalam tabung persatuan penduduk. Ada yang tidur tak? Ada yang tidur tak? Tak ada. Dia ada satu doa. Kalau kita buat presentation, bercakap ke depan, baca doa ni, insya-Allah yang mendengar akan hilang ngantuk dia. Pernah tak ustazah tu ajar? Orang perempuan, ada tak ustazah ajar dalam kuliah duha? Ada tak doa baca ke depan? Ada tak? Tak ada? Lah, rugi Doa tu senang kalau kita baca doa ni, insya-Allah sagarlah mata orang yang ngantuk tu. Doa dia senang Bismillahirrahmanirrahim, wa bil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah hilang ngantuk. Orang yang dah tidur tu, wa billah taufik tagak dah habis tu, bangun tu. Tapi saya belum baca doa tu, baru ajar baru. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa-apa pun jaga. Kadang-kadang bila kita pegang nama Melayu, kita lupa nak bawa Islam tu bersama dengan kita. Sepatutnya Islam menjadikan kita manusia lebih baik, sebab Nabi ajar kita jadi baik. Orang perempuan berhentilah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik, perangai kita pun kena baik, cakap dengan suami pun baik-baik. Jangan komen losang ni sebenarnya tu, main belasah. Makin tunduk lelaki tu balik, kono marah dengan bini kan. Baik-baik jaga adab kita dalam masyarakat, dalam kemasyarakatan kita kena jaga. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Cuma sedikit makluman saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti, di belakang sana ada satu meja ajaib. Ke atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main